niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu Darul Iman, maju berkah sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, dan beriakan maju pandang thayyibah, wa rabbul ghafur. Sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua, maju berkat sejahtera, tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk memberkati lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi yang pertama-tamanya yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Abu Samah Muhammad Hanafiyah bin Haji Hussein sebagai guru kita pada malam ini, dan kepada sahabat-sahabat sekalian. Dan untuk yang keduanya, pada sahabat-sahabat yang sedang menonton kita pada malam ni, pakat tekan butang share supaya dakwah kita malam ni lebih meluas lagi. Jadi untuk yang seterusnya, saya menjemputlah Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan bacaan kitab kita pada malam ini. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Yang dikasihi tuan moderator, pihak penganjur, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sambung mula
pengajian kita sambung semula pengajian kitab Minhajul Talibin karang Imam Nawawi anjurang doa Dung Bulu Gading. Jazakumullahu anna khaira. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa la tasihhu qudwatun bimuqtadin wala biman talzamuhu i'adatun ka muqimin tayammam wala qari'in bi ummiyin fil jadid. Maksudnya tidak sah qudwah mengikut. Tidak sah mengikut. Maksudnya tidak sah mengikut makmum akan imam. Makmum mengikut imam tu tidak sah. Tidak sah mengikut bimuqtadin dengan orang yang mengikut. Okey, muqtadin orang yang mengikut, qudwah mengikut. Jadi seorang makmum dia tidak boleh mengikut imam dia yang mana imam saat itu adalah makmum. Okey, itu maksud dia. Jadi ketika imam dia adalah makmum, maka tidak sah dia menjadi makmum kepada makmum tersebut. Dia makmum, dia mengikat sembahyangnya dengan imam. Okey, makmum dia telah mengikat sembahyangnya dengan sembahyang imam. Ketika dia mengikat sembahyang dia dengan sembahyang imam, maka dia kena ikut imam. Maka ketika tu ada seorang makmum yang lain ingin ikut dia, maka tidak dibolehkan. Dia mesti kena ikut imam yang pertama. Adapun hadis yang menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam manakala sahabat mengikut Abu Bakar, maka yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar bukanlah menjadi imam kepada sahabat-sahabat yang lain. Bukan yang menjadi imam pada ketika itu adalah Rasulullah, manakala Abu Bakar ketika itu adalah mubaligh, yang menyampaikan. Dia mubaligh adalah makmum. Cuma makmum yang di belakang mereka menjadikan mubaligh itu sebagai pedoman dalam mengikut imam. Mereka mengikut imam tapi jadikan mubaligh sebagai pedoman. Okey, dan tidak sah mengikut dengan orang yang mengikut ketika orang itu sedang menjadi makmum. Adapun kalau orang tu lepas dah jadi makmum, maka sah. Sebagai contoh, makmum masbuk, apabila tu imam dia bagi salam, dia pun tambah rakaat. Tiba-tiba mari seorang yang lain nak ikut dia, maka hak tu tidak menjadi masalah. Kerana ketika dia ikut orang tersebut telah berpisah daripada imamnya setelah salam imamnya. Wala biman talzamuhu i'adatun ka muqimin tayammam. Dan tidak sah mengikut biman mereka yakni imam talzamuhu i'adatun yang wajib akan dia akan man oleh i'adah, mengulangi sembahyang. Jadi dia sembahyang dia tidak menggugurkan fardu, maksudnya wajib dia kena ulang balik. Tu imam wajib kena ulang balik sembahyang, makmum saat itu tak perlu dah ulang semula sembahyang. Tiba-tiba makmum hak yang tak perlu ulang semula saat itu, dia nak ikut imam hak yang kena ulang balik sembahyang dia, maka hak tu tak boleh. Contoh dia lagu mana? Kamuqimin tayammam, seperti orang yang bermuqim dia bertayamum. Kita dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika mana kita tidak ada air, maka mesti kita kena bertayamum sebagai ganti daripada wudu. Tak boleh kita nak sembahyang tanpa kita ambil wudu. Bahkan ketika tidak ada air, mesti kita kena bertayamum. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Baik, maka kamu tidak mendapati air, maka hendaklah kamu bertayamum. Orang yang bertayamum, kadang-kadang dia sembahyang dengan tayamum tersebut gugur fardu sembahyang. Maksud gugur fardu sembahyang adalah tidak perlu dia qada balik sembahyang itu setelah daripada dia jumpa air. Okey, itu maksud gugur fardu. Yang keduanya adalah orang yang bertayamum dan dia sembahyang dengan tayamum tersebut tapi tidak gugur fardu. Maksud dia tidak gugur fardu,
Maksudnya sembahyang yang dia buat yang pertama tu sah. Cuma oleh kerana penuh dengan kecacatan, maka nanti apabila ada air, kena sembahyang mula. Dan sembahyang mula mana sembahyang dah? Sembahyang tu belum lagi menggugurkan fardu. Tu maksud dia. Baik. Antara sembahyang orang tayamum yang tidak menggugurkan fardu adalah orang yang bertayamum kerana tidak ada air pada tempat yang kebiasaannya ada air. Okey, dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang bertayamum kerana tak ada air pada tempat yang kebiasaannya tidak ada air, maka sembahyang dia menggugurkan fardu. Tetapi orang yang dia tayamum pada tempat kerana tidak ada air, tapi dia berada pada tempat yang biasanya ada air, maka ia tidak menggugurkan kewajipan sembahyang, kefarduan sembahyang. Dengan maksud, apabila dia jumpa air akan datang, maka dia mesti kena sembahyang semula. Okey. Jadi orang yang bermukim, dia tidak bermukim melainkan di tempat ada air. Tiba-tiba dia tayamum kerana tidak ada air. Pada tempat yang kebiasaan ada air, maka dia kena ulang balik sembahyang tersebut. Jadi bermakna tidak gugur kewajipan sembahyang daripada dia. Maka ketika tu, makmum nak ikut dia tak boleh. Nak ikut imam lagu tu tak boleh. Itu maksud wala biman talzamuhu i'adatun kamuqimin tayammam. Dan tidak sah juga mengikut mereka yang wajib akan dia mengulangi sembahyang. Contoh kamuqim, seperti orang yang bermukim, tayammam, dia bertayamum. Tiba-tiba dia jadi tu imam. Orang yang bermukim dia tayamum, apabila dia sembahyang dengan tayamum tersebut, dia tidak gugur kewajipan sembahyang. Maksudnya tetap wajib dia kena sembahyang apabila dia ada air akan datang. Okey, itu maksud dia. Katanya wala qari'in bi ummiyin fil jadid. Dan tidak sah juga mengikut qari, orang yang pandai membaca, bi ummi, dengan orang yang tidak pandai membaca, fil jadid, mengikut kaul jadid. Dan ini pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi bermakna kaul qadim, dia tidak mensyaratkan imam saat itu qari, bahkan boleh mengikut ummi, tapi ada syarat-syarat dia lah. Mengikut kaul jadid, dan ini pandangan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya makmum yang qari, yang pandai dalam membaca Al-Quran, dia tidak boleh mengikut makmum yang ummi. Apakah maksud ummi di sini? Wa huwa man yukhillu biharfin aw shadidatin minal Fatihah. Itu ummi. Iaitu mereka seorang yukhillu yang mencederalah ia, yang mencacatkan, yang mencederakan, biharfin satu huruf, aw tashdidatin atau satu tashdid, minal Fatihah, daripada Fatihah. Jadi makmum yang mencederakan satu huruf ataupun satu tasydid daripada Fatihah. Dia cederakan satu huruf atau satu tasydid daripada Fatihah, maka dia adalah ummi. Maka dia tidak boleh jadi imam kepada makmum yang qari. Baik. Katanya wa minhu, dan daripadanya, wa minhu ay wa minal ummi, dan daripada ummi, ini termasuk dalam ummi. Arat tu, orang yang arat, orang yang arat ni arat adalah makna dia orang lah. Yudghimu fi ghairi mawdi'i, idgham ia pada selain daripada tempat dia. Dalam baca Fatihah, dia dalam baca Fatihah, sepatutnya kalimah ni tak perlu kena idgham, tak perlu idgham, dia idgham. Maka tu yang dinamakan sebagai arat. Okey. Soalannya, kenapa kau ummi dia tidak boleh menjadi imam kepada qari? Jawapannya adalah kerana imam dia antara imam ni dia mesti kena tanggung Fatihah makmum. Imam dia mesti kena tanggung Fatihah makmum, makmum masbuk. Orang yang nak tanggung Fatihah orang ni, dia mesti kena betul. Kalau dia tak betul, macam mana dia nak tanggung Fatihah orang? Sebab itulah makmum ummi tidak boleh jadi imam.
Okey, mukmin ummi ni maksud dia ummi. Ummi ni adalah wa huwa man yukhillu biharfin aw tashdidatin min al-Fatihah. Mereka yang mencederakan dan mencacatkan satu huruf ataupun satu tasydid daripada Fatihah. Wa minhu, dan daripadanya al-ummi arat, yang idgham pada bukan tempatnya. Dak tempat idgham, dia idgham. Baik. Wa al-thaq, dan al-thaq dia termasuk dalam ummi juga. Al-thaq benda yubdilu harfan biharfin, dia menukar satu huruf dengan satu huruf yang lain. Siratal ladzi, orang kata sira, ra makhraj dia lain, ghin makhraj dia lain. Orang kata siratal ladzi, siratal ladzi, dia tukar satu huruf kepada satu huruf yang lain. Itu yang dinamakan sebagai al-thaq. Yubdilu harfan biharfin wa tasihhu, dan sahlah ia kembali kepada qudwatu ummi, mengikut oleh ummi. Sahlah ia mengikut oleh ummi bimithlihi, dengan seumpamanya. Jadi kalau sama-sama ummi, sama-sama mencederakan satu huruf ataupun satu tasydid daripada Fatihah, selepas daripada belajar, dah boleh nak pakai juga, kita dipanggil ummi. Sama-sama dia boleh ikut. Sama-sama dia boleh ikut. Baik, itu maksud. Wa tasihhu bimithlihi. Wa tukrahu bitamtani wal fa'fa'i, dan makruh ikut. Bitamtani, apa dia bitamtam? Mereka yang mengulangi huruf ta. Itu makna tamtam. Tamtam ni adalah orang yang mengulangi huruf ta. Baik, dia mengulangi huruf ta. Contoh kita katakan dia mengulangi huruf ta dalam Quran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, ayat Quran siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi dia baca kan siratal ladzina an'amta ta 'alaihim. Dia jadi gagak gitu. Ta 'alaihim. Contoh, nasallallahu alaihi wal afiyah. Itu yang dinamakan sebagai tamtam, maka makruh ikut dia. Wal fa'fa'i, dan orang yang mengulangi huruf fa, makruh juga ikut dia. Makruh ikut dia. Dia ulang huruf fa. Mana? Mana huruf fa dalam Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tak ada huruf fa dalam Fatihah. Dan pendek kata, orang hok gagak lah. Orang hok yang mengulangi satu huruf beberapa kali, dia termasuk dalam golongan hak yang makruh, kita ikut dia. Dia bukan ummi, cuma dia masuk dalam golongan hak yang makruh, kita ikut dia. Sah ikut, tapi makruh lah. Jadi dia ulang dia jadi gagak, makruh ikut dia. Bagi orang hak yang gagak lah, jadi tu imam. Mereka kalau sama-sama dia gagak belaka, itu masalah lain. Wallahin, dan makruh mengikut orang hak yang lahin, orang yang tersalah. Orang hak yang salah. Itu lahin. Makruh. Baik. Tapi salah hak yang tidak mengubah makna lah. Salah hak yang tidak mengubah makna. Baik. Fa in ghayyara ma'nan, maka jika mengubahlah ia maknan akan makna.
salah saat itu mengubahkan makna. Contoh ka'an'amtu siratal ladzina an'amta sah. Tapi baca ka'an'amtu. Seperti an'amtu. Bi dhammin atau kasrin an'amti. Bi dhammin baca baik depan an'amtu. Atau kasrin ataupun an'amti. Jadi dalam bahasa Arab kalau an'amta memberi nikmat oleh engkau. Kalau an'amtu memberi nikmat oleh aku. An'amti memberi nikmat oleh engkau seorang perempuan. Akan mengubah makna kan? Salah mengubah makna. Ketika itu abqala salata man amkanahu ta'allum. Batalah ataupun membatalah ia mengubah makna saat itu. Akan sembahyang mereka yang boleh akannya oleh belajar. Jadi kalau orang tu boleh belajar tapi dia belajar, maka batas sembahyang dia. Dengan mengubah ataupun salah saat itu sampai ke berubah makna. Baik. Katanya fa in ajaza lisanuhu, maka jika lemah tidak mampu oleh lidahnya. Aw lam yamdi zamanu imkani ta'allumi, ataupun tidak berlalu tempoh mungkin belajarnya. Baik. Lidah dia lemah. Maksudnya tidak mampu. Lepas tu, ataupun berlalu satu tempoh yang boleh dia belajar. Berlalu satu tempoh yang boleh dia belajar. Fa in kana fil Fatihati fa ka ummi. Maka jika adalah pada Fatihah maka seperti ummi. Wa illa, dan jika tidak, kalau bukan pada Fatihah, fatasihhu salatu, maka sah sembahyangnya. Silap pada Fatihah, selain daripada Fatihah pada surah. Silap pada surah, sah sembahyangnya. Wal qudwatu bidang sah ikut dengannya. Baik. Jadi fa in kana fil Fatihati fa ka ummi wa illa fatasihhu salatu wal qudwatu bih. Katanya wala tasihhu qudwatu rajulin wala khuntha bi imra'atin wala khuntha, dan tidak sah mengikut seorang lelaki dan tidak juga khuntha dengan seorang perempuan, dan tidak khuntha. Okey, kita ada orang lelaki, kita ada orang perempuan. Kita ada orang lelaki dan kita ada orang perempuan. Di sana ada kategori yang ketiga adalah kategori khuntha muskil. Khuntha muskil. Dia biasanya apabila balik, dia jadi wadah lah. Jelas kalau perempuan, jelas kepada perempuan. Kalau lelaki, jelas kepada lelaki. Tapi di sana ada khuntha. Okey, kita ada puan, kita ada lelaki, kita ada khuntha. Lelaki jadi imam, makmum dia boleh. Orang puan pun boleh, orang lelaki pun boleh, khuntha pun boleh jadi makmum dia. Silap. Kalau imam tu orang lelaki, makmum dia orang lelaki boleh, orang puan boleh, khuntha boleh. Tapi kalau imam tu puan, maka orang lelaki tak boleh jadi makmum dia. Boleh adalah orang puan saja. Khuntha pun tidak boleh. Khuntha tidak boleh, orang puan je. Boleh. Kalau tu imam puan. Kalau tu imam khuntha, hak bolehnya adalah perempuan saja menjadi imam. Kalau khuntha makmum, tu imam dia hanya mudah. Kalau sekali lagi, kalau orang lelaki jadi tu imam, maka orang puan boleh ikut, sah ikut, orang khuntha sah ikut, lebih-lebih lagi orang lelaki sah ikut. Kalau orang puan jadi imam, orang lelaki tak sah, tapi orang puan sah, tapi khuntha nak ikut pun tak sah. Khuntha nak ikut tak boleh. Khuntha jadi tu imam, hanya orang puan je boleh ikut dia. Lelaki tak boleh ikut dia, khuntha pun tidak boleh ikut dia, sama-sama khuntha tidak boleh. Baik. Katanya wa tasihhu lil mutawaddi'i bil mutayammim, dan sahlah dia mengikut imam bagi orang yang berwuduk dengan mutayammim, orang yang bertayammum. Sah.
Jadi kalau tu imam bertayamum tapi makmum berwudu, sah ikut. Tapi kena ingat tayamum yang menggugurkan fardu. Manakala tayamum yang tidak menggugurkan fardu, maka tidak sah ikut. Makmum yang tidak tayamum yang tidak menggugurkan fardu, maka tidak sah ikut. Wa bimasihil khuf, dan sah juga orang yang berwudu mengikut bimasihil khuf dengan orang yang sapu khuf. Kita ada orang sapu khuf, ada orang basuh kaki. Jadi kalau tu imam yang basuh sapu di atas khuf, boleh jadi imam, tak ada masalah. Itu maksud wa bimasihil khuf. Walil qa'imi bil qa'id wal mudtaji', dan bagi orang yang berdiri dengan orang yang duduk. Orang berdiri dengan orang yang duduk. Baik, sah. Jadi tu imam duduk, makmum berdiri. Wal mudtaji', dan orang yang menyenggeng, sah. Sah. Tak ada masalah, boleh je. Baik, tu imam duduk menyenggeng, makmum semayang belakang dia, sah, tak ada masalah. Makmum berdiri belakang dia, sah. Seterusnya, walil kamili bis sabiyyi wal abdi wal a'ma wal basiru sawa'un 'ala an-nas. Bagi orang yang kamil, orang yang balik, orang yang merdeka, maksudnya sah mengikut bagi orang yang kamil, sah mengikut orang yang kamil, orang yang sempurna, orang yang merdeka, orang yang balik dah, bis sabi wal abd, dengan kanak-kanak lelaki dan hamba. Jadi kalau kanak-kanak lelaki jadi tu imam, tiba-tiba orang lelaki ni yang balik, orang yang merdeka nak jadi makmum dia, boleh, tak ada masalah, sah. Tapi kanak tu kan kanak-kanak yang mumayyiz lah. Kalau kanak-kanak yang tidak mumayyiz, maka tidak sah sembahyang dia. Wal abd, dan hamba sama juga. Wal abd, hamba sama juga. Jadi hamba jadi tu imam, makmum dia orang merdeka, sah, tak ada masalah. Seterusnya kata wal a'ma wal basir sawa'un 'ala an-nas, orang yang buta, orang yang melihat, sama saja di atas nas. Sama je. Orang yang buta dengan orang yang melihat sama saja mengikut nas. Nas Imam Syafi'i lah. Baik. Katanya wal asahu sihhatu qudwatis salim bis salis. Mengikut kaul yang asah, sah mengikut orang yang salim. Orang yang salim ni orang yang sihat lah. Orang yang tak ada penyakit. Bis salis, dengan orang yang kecil dedah. Jadi orang yang kecil dedah, dia adalah cara-cara yang perlu dia buat. Tiba-tiba dia jadi imam, makmum dia orang yang tak ada benda, makmum dia orang yang tak sakit benda, maka sah, tak ada masalah. Bukan apabila mu kecil dedah, mudah jadi imam. Tak semesti. Wa tahirati bil mustahadah ghairil mutahayyirah, perempuan yang suci, tidak ada haid, tidak ada nifas, sah diikut dengan perempuan yang ada darah mustahadah. Perempuan yang ada darah mustahadah, maksudnya perempuan tu masih lagi keluar darah istihadah, dia daimul hadath, dia jadi imam kepada perempuan yang suci. Tapi mustahadah ghairil mutahayyirah, yang tidak mutahayyirah. Baik, mustahadah yang bukan mutahayyirah. Adapun mustahadah mutahayyirah, dia ada perbincangan dia, bagaimana hukum dia. Baik. Jadi kita ada mustahadah yang mutahayyirah, ada mustahadah yang tidak mutahayyirah. Mutahayyirah ni adalah seorang perempuan yang beradat dah keluar darah haid. Itu makna mutahayyirah. Dia beradat dah keluar darah haid. Tapi haid kali ini dia keluar lebih daripada 15 hari. Maka dia kena tengok kepada sifat darah. Jadi mustahadah ni, dia tengok kepada sifat darah. Okey, sifat darah sama, maka dia kembali kepada adat. Dia kena kembali kepada adat. Baik, tiba-tiba dia lupa pula adat dia, maka apabila lupa adat, kadar dan waktu, tu dipanggil mutahayyirah. Ya betul. Itu dipanggil mutahayyirah. Lupa adat, kadar dan waktu. Itu dipanggil mutahayyirah. Jadi mustahadah yang bukan mutahayyirah. Dia jadi imam, makmum dia orang yang tidak ada istihadah, maka sah. Tapi jangan yang mutahayyirah.
Jangan hak yang mutahayyirah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perempuan mutahayyirah, dia nak jadi imam kepada orang perempuan biasa tak boleh. Tu kena ingat. Katanya walau bana imamuhum ra'atan. Sekarang ni mesti kena tok imam saat itu, kalau makmum dia orang lelaki, mesti tok imam kena orang lelaki. Kalau makmum lelaki, mesti tok imam orang lelaki. Tadi kita cerita dah. Katanya walau bana imamuhum ra'atan, nyata imamnya seorang perempuan. Pada sembahyang baru sedar dah orang perempuan jadi imam. Atau kafiran mu'linan, ataupun orang kafir hak yang mu'lin. Ternyata imam dia saat itu adalah seorang kafir hak yang mu'lin. Dia tidak menyembunyikan hak yang tidak menyembunyikan kekufuran dia. Maksudnya jelas lah kekufuran tu makna mu'lin. Dia i'lan. Qila au mukhfiyan. Kata qil walaupun yang menyembunyikan. Bukan tidak berapa orang, dia menyembunyikan. Sebab kalau misalnya jelas, kita tahu lah. Jadi duduk dalam hati ni benda tak jelas, jadi kita tak tahu. Ketika tu wajibatil i'adah, wajib kena ulang semula. Kalau sembahyang ternyata imam dia orang puang ataupun imam orang kafir. Sama ada kafir saat itu dia menzahirkan kekufuran dia ataupun menyembunyikan. Dalam masalah ni wajib kena ulang balik sembahyang. La junuban, tidak berjunub. Tidak berjunub. Hak tu dah wajib dah ulang. Hak tu dah wajib dah ulang. Sebab benda kita tak tahu. Dia sembahyang, pada sembahyang tu imam kata Allah hamba dah ingat nama dia wajib. Adakah wajib makmum kena qada balik sembahyang dia? Jawapan dia adalah tidak. Wajib kena i'adah. Kena ulang balik sembahyang, tapi la junuban, tidak orang yang berjunub, tak perlu dah ulang balik. Wa dha najasatin khafiyah, dan orang yang mempunyai najis yang tersembunyi. Jadi dia kira kena cuai ke tak? Dia kira cuai ataupun tidak. Qultu, berkata oleh aku Imam Nawawi, al-asahul mansus wa qawlul jumhur inna mukhfiyal kufri huna ka mu'linihi wallahu a'lam. Pandangan hak yang lebih sahih, hak yang dinaskan oleh ashab Asy-Syafi'i. Wa qaulul jumhur, dan perkataan jumhur, anna mukhfiyal kufr, bahawa seorang hak yang menyembunyi kekufuran, huna di sini mu'lini, seperti orang hak yang tidak menyembunyikan kekufuran. Alhamdulillah ini tadi. Baik. Jadi maksudnya orang hak yang menyembunyi kekufuran di sini sama dengan orang hak yang tidak menyembunyi kekufuran. Maksudnya kalau ternyata dia adalah kafir, maka tak sah sembahyang. Walaupun dia menyembunyikan kekufuran dia. Baik, wallahu a'lam. Itu maksud dia. Orang yang menyembunyi kekufuran di sini seperti orang yang menyatakan kekufuran. Maksudnya sama-sama tidak sah sembahyang, sama-sama tidak sah sembahyang di belakang dia. Wajib kena ulang balik sembahyang yang disembahyang di belakang orang ini. Wallahu a'lam. Katanya wal ummiyu kal mar'ati fil asah. Orang yang ummi adalah seperti perempuan pada kaul asah. Maksudnya dia dia ingat tu imam dia qari. Rupanya tu imam dia adalah ummi. Nyata imamnya adalah ummi. Baik. Nyata imam dia adalah ummi. Maka hukum dia adalah seperti perempuan. Nyata imam dia perempuan. Maksudnya wajib kena ulang balik sembahyang. Atau wal ummi kal mar'ati fil asah. Baik. Walau iqtada bi khuntha fabana rajulan lam yasqutil qada'u fil adhar. Jikalau mengikutlah ia seorang dengan khuntha, dia ikut khuntha, fabana rajulan, maka nyata khuntha saat ni seorang lelaki. Orang lepas selesai dah, nyata seorang lelaki. Adakah kena qada balik sembahyang? Katanya kena qada balik. Lam yasqutil qada'u 'ala al-adhar. Tidak gugur oleh qada mengikut qaul al-adhar. Maksudnya tetap wajib kena qada. Kalau orang lelaki ikut ternyatanya
benar kalau orang orang lelaki ikut imam, lepas tu ternyata imam khunsa, tapi ternyata imam saat itu lelaki, tetap tidak gugur qada mengikut qaul al-adhar. Itu maksudnya. Sebabnya pada asalnya tidak sah ikut dia pada zahir, sebab dia tahu dah khunsa, dia lelaki, tiba-tiba dia ikut juga, maka tidak sah. Baik, itu maksud dia. Wal adlu aula minal fasiq. Imam yang adil lebih utama daripada imam yang fasik. Maksudnya sah nak ikut orang fasik, tapi makruh, tak comel. Tak comel ikut tu imam fasik. Kena ikut tu imam adil. Okey, adil ni benda adil. Adil ni adalah yang pertamanya tu imam tu Islam. Yang keduanya mesti tu imam saat itu berakal. Nak adil ni Islam. Baik. Mesti kena berakal. Dan mesti tidak melakukan dosa besar. Dan tidak mengekali dosa kecil. Dan tidak melakukan perkara yang menjatuhkan maruah. Okey. Itu makna adil. Adil lebih utama daripada fasik. Orang yang adil lebih utama daripada orang yang fasik. Jadi orang fasik kita cerita dah ni. Benda orang fasik. Orang yang melakukan dosa besar ataupun mengekalkan dosa kecil. Itu makna fasik. Ataupun melakukan perkara yang menjatuhkan maruah dia. Tak sesuai dengan keadaan, dengan dia, dia buat. Maka dia juga orang fasik. Jadi kalau misalnya ada tu imam hak fasik, ada tu imam adil, maka bagi tu imam hak yang adil, dia lebih aula. Itu maksud wal adlu aula minal fasik. Okey, kita contoh. Tu imam ni, wai tengok sangat orang puan seksi. Oh, tengok-tengok main duduk kedai kopi, kalau tengok orang puan tak sedar nasi ada depan. Orang puan seksi. Maka tu imam gitu adalah tu imam yang fasik. Maka tu imam yang adil lebih aula diikuti berbanding dengan tu imam yang fasik. Imam yang fasik dah comel lah ikut. Itu maksud dia. Muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada comel ikut tu imam yang fasik. Kena ikut tu imam yang adil. Adil pada zahir je lah. Kita tak reti, kita tak tahu yang lagu mana hakikat dia, cuma kita tengok zahir je. Gitu maksud dia. Baik. Katanya wal asahu anna al-afqah aula min al-aqra. Mengikut kaul yang asah bahawasanya orang yang alim fiqh lebih utama daripada orang yang pandai membaca Al-Quran. Walaupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum. Hadis riwayat Imam Muslim, orang yang layak menjadi imam adalah orang yang paling pandai membaca dari kalangan mereka itu. Baik. Walaupun dalam hadis kata al-aqra' yang patut diutamakan, tapi Imam Syafi'i kata al-afqah lebih utama daripada al-aqra'. Kerana mengikut Imam Syafi'i dalam hadis saat itu bukan semata-mata al-aqra', tetapi al-aqra' yang mahir, yang pandai. Kerana dulu orang kata orang tu pandai, dia mesti kena pandai, mesti kena ingat Quran, kena pandai baca Al-Quran. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Kaul yang asah bahawasanya al-afqah, orang yang alim fiqh lebih aula daripada al-aqra'. Dulu orang yang pandai baca Quran itu orang yang faqih. Orang yang pandai baca Quran, orang yang ingat Quran, dia adalah orang alim. Sebab hukum hakam duduk dalam Quran. Tapi sekarang ni lain lah. Orang faqih lain, orang pandai Quran tu lain. Jadi mana lebih utama? Kalau bertembung di antara al-afqah dengan al-aqra', jadi al-afqah dia tidak al-aqra', al-aqra' tidak al-afqah. Tapi sekadar untuk baca saat itu, boleh je, tak ada masalah. Tapi dia bukanlah aqra' yang lebih pandai baca Quran. Maka ketika tu katanya al-afqah aula min al-aqra'. Wal awra', maksudnya afqah lebih aula juga daripada al-awra', orang yang terlalu wara'. Dia nak makan langsung benda-benda syubhah, jauh sekali benda haram. Itu makna al-awra'.
Katanya wa yuqaddamul afqah wal aqra'u 'ala al-asannin nasib, dan didahulukan, diutamakan al-afqah yang pandai, yang pandai ilmu fiqh, wal aqra' dan yang pandai Quran, 'ala al-asannin nasib, di atas orang yang lanjut usia, itu al-asin, asan orang tua, an-nasib yang mempunyai nasab yang comel. Jadi an-nasib yang mempunyai nasab yang comel. Dia didahulukan al-afqah wal aqra' di atas golongan tersebut. Dia tua, atau hebat keturunan dia. Baik. Tapi kalau dia bukan al-afqah, dia bukan al-aqra', dia jatuh pada peringkat yang berikutnya. Wal jadidu taqdimul asan 'ala nasib. Kaul yang jadi mendahulukan hak yang lebih tua di atas hak yang an-nasib, yang mempunyai keluarga yang mulia lah. Itu nasib, yang mempunyai nasab yang mulia. Itu mana nasib. Jadi tengok mana lebih tua, itu perlu didahulukan. Itu sunat. Begitu cara susunan dia. Fa in istawaya, maka jika sama keduanya, fabinadhafati thawbi wal badan, maka dengan bersih pakaian dan tubuh badan. Tengok mana hak yang lebih bersih. Wa husni saut, dan elok suara, sedap suara. Wa tibis sana'ati, dan elok pekerjaan dia, wa nahwiha, dan seumpamanya. Kita tengok belaka lah. Sebagai ukuran, kalau sama belaka. Kita kata hak ni afqah sama. Hak ni aurat sama. Umur pun sama. Sama belaka. Keturunan pun sama, umur pun sama. Warak pun sama warak. Maka kita tengok dah daripada sudut mana hak yang fa in istawaya, kalau sama belaka, maka kita kena tengok mana hak yang lebih nadhafah. Nadhafah ni maksudnya adalah bersih pakaian dan badan. Mana hak yang lebih comel pakaian dia, badan dia bersih. Dan elok suara, mana hak lebih sedap suara. Wa tibis sana'ati, dan comel pekerjaan dia. Mana hak yang lebih comel pekerjaan dia. Pekerjaan dia hak yang maksudnya hak yang dijamin 100% halal, lain daripada orang hak yang kerjaan dia tidak dijamin 100% halal. Baik. Wa mustahiqul manfaati bimilkin wa nahwihi aula, fa in lam yakun ahlan falahu at-taqdim wa yuqaddamu ala 'abdihi sakin la mukatabihi fi milkih. Baik. Katanya wa mustahiqul manfaat, orang yang berhak mengambil manfaat. Berhak mengambil manfaat bimilkin, dengan pemilikan, wa nahwi, dan seumpamanya pemilikan. Seperti sewa, bukan pemilikan tapi sewa. Dia yang berhak mengambil manfaat melalui pemilikan, sebab dia memiliki rumah tersebut. Sebagai contoh, memiliki tempat tersebut. Dan seumpamanya pemilikan, contoh sewa. Jadi hak yang berhak mengambil manfaat daripada rumah tempat hak yang disewa adalah orang hak yang menyewa lah. Mustahiqul manfaat bimilkin wa nahwi aula, lebih utama. Lebih utama. Jadi kalau kita pergi rumah orang, maka siapa yang lebih utama untuk menjadi imam? Tuan rumah lah. Tapi kalau masjid, tu telah dilantik oleh pemerintah. Baik. Maka tu jelas lah. Sebab dia ganti daripada pemimpin yang besar. Kalau utamakan dia lah. Fa in lam yakun ahlan falahu taqdim, maka jika tidak ada baginya, maka jika tidak ada, fa in lam yakun ahlan falahu taqdim, maka jika tidak adalah, fa in lam yakun ahlan maka jika tidak adalah ia mustahiqul manfaat, orang yang berhak mengambil manfaat daripada tempat tersebut, dia bukan ahli bagi menjadi imam. Dia orang puang ke, dia kanak-kanak ke, yang belum mayit, dia bukan ahli untuk menjadi imam, maka katanya falahu taqdim, maka harus baginya mendahulukan. Baik. Okey. Jika mustahiqul manfaah saat itu bukanlah ahli, maka harus baginya, bagi seorang, mendahulukan, maksudnya mendahulukan diri dia di atas
mustahiq al-manfa'ah. Maksudnya dah dia bukan layak, tak apalah. Kita lah jadi tu imam. Pada asalnya dia hak yang berhak sebab di bawah pemilikan dia. Sama ada ataupun dia hak yang berhak mengambil manfaat daripada tempat tersebut melalui pemilikan dia ataupun dia sewa. Katanya wa yuqaddamu ala 'abdihi sakin, dan didahulukan akan dia akan penghulu di atas hambanya yang as-sakin, yang mendiami tempat tersebut. Okey, seorang hamba dia mendiami tempat tersebut, dia ada penghulu dia. Maka didahulukan penghulu dia. Penghulu dia tuang kepada dia kan. La mukatabihi fi milkih. Tidaklah didahulukan penghulu di atas hamba mukatabnya. Fi milkih, fi milkil mukatab. Okey, hamba mukatab ni hamba penghulu akad kitabah dengan dia. Kalau membayar dengan bayaran sekian-sekian, merdeka. Hamba pun terima. Maka hamba adalah kediaman ni. Adakah didahulukan as-sayyid di atas hamba mukatab? Kata tak. Kata ulama tak. Tidak didahulukan penghulu di atas hamba mukatabnya. Tapi dengan syarat di dalam tempat yang dimiliki oleh hamba mukatab itu, sama ada dimiliki secara ataupun dia hak yang berhak manfaat pada tempat tersebut, sama ada melalui pembelian, pemilikan ataupun seumpamanya. Itu maksudnya. Katanya wal asahhu taqdimul muqtari 'ala al-mukri wal mu'iru 'ala al-musta'ir wal wali fi mahalli wilayatihi aula min al-afqahi wal malik. Okey, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tengok soalan sekejap kalau ada kan. Okey, salam Ustaz, anak binatang yang baru dilahirkan, contoh anak kucing, kena mandi dulu ke baru jadi suci? Sebabkan dia campur dengan air ketubang tu ke mana? Tak perlu mandi dah. Tak perlu mandi. Tak perlu mandi. Dia tidak najis. Jadi binatang hak yang dilahirkan dia tidak najis. Wallahu a'lam. Untuk soalan hak tu je ada tak? Ada apa? Jadi kita tangguh minggu depan Ustaz. Jadi untuk yang seterusnya makluman kepada semua, insya-Allah pada Okey, okey gini. Ada orang suruh hurau ni semula, fa in lam yakun ahlan falahu taqdim. Ada tadi ana orang molek tadi. Ni fa in lam yakun ahlan, ada orang suruh semula ni. Fa in lam yakun ahlan falahu taqdim. Maka jika tidak ada bagi mustahiqul manfaah tu ahlan, ahli untuk jadi imam. Contoh, orang yang berhak mengambil manfaat pada tempat tersebut adalah perempuan atau kanak-kanak. Maka harus baginya bagi mustahiqul manfaah at-taqdim, mendahulukan orang lain. Tak apalah, dia mendahulukan orang lain lah. Baik.
Dia mendahulukan orang yang mempunyai keahlian. Okey, itu maksud dia. Wallahu a'lam. Jadi terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas jawapan tadi. Dan untuk maklumat kepada semua, insya-Allah pada hari Rabu ni di page IMIC insya-Allah akan ada bicara melalui dua wasu pada hari Rabu ni bersama Ustaz Abdul Halim dan pukul 3 petang bersama Ustazah Suraya berkenaan melalui dua wasu. Jadi insya-Allah pada malam ni setakat tu je lah. Terima kasih jazakallah kepada Al-Fadhil Ustaz dan jazakumullah kepada semua lah insya-Allah. Dan untuk yang terakhirnya saya tutup majlis tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah